Varian Delta merebak hampir ke setiap negeri, punca peningkatan mendadak kes COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, varian Delta yang dikesan sudah merebak hampir ke setiap negeri dipercayai antara punca peningkatan mendadak kes COVID-19 di negara ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, varian Delta merebak dengan cepat dan jangkitan boleh berlaku dalam masa singkat melalui bawaan udara. Tapi Delta varian ni dia berebak dengan cepat sekali. Kalau kita lihat pada permulaan jangkitan merebak dia Delta varian, R0 iaitu permulaan untuk Delta varian ialah 5 hingga 8. Berarti kalau Wuhan punya virus dulu 2.5 ataupun 2.2 hingga 3. Berarti kalau 100 orang dijangkiti, dia boleh menjangkiti 800 orang dalam tempoh yang singkat. Inilah kerana kita lihat jangkitan ni sekarang ni mengikut udara ataupun airborne transmission dan pada masa yang singkat dia boleh menjangkiti. Setakat ini, KKM telah mengesat 67 kes varian Delta di dalam negara. Mengulas lanjut bila berkata vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan terbukti berkesan terhadap varian Delta. Dalam kes 2,779 petugas kesihatan yang dijangkiti COVID-19 yang turut melibatkan varian Delta dan Beta, majoriti mereka berada pada kategori 1 dan 2. Jelas beliau, ia bererti vaksin yang digunakan hari ini masih berkesan untuk varian Delta dalam negara. Kadar vaksinasi harian yang mencecah 421,479 dos semalam berita terbaik untuk negara dalam usaha mencapai imuniti kelompok sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kadar vaksinasi harian itu antara tertinggi di dunia. Beliau yakin proses vaksinasi mampu selesai sebelum akhir tahun ini. Jadi nampak proses ini berjalan lancar. Saya dah arahkan Datuk Menteri Kesihatan dengan saudara KJ untuk beli saja. Mana-mana ada pengeluaran vaksin, walaupun kita dah beli lebih, lambat sampai. Tapi kalau ada yang lain kata boleh bekal Pharmaniaga, kata boleh membekalkan tambahan 2 ke 3 juta dos, kita beli. Perdana Menteri melawat Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Rekod menunjukkan peningkatan pemberian vaksin akan menurunkan kes COVID-19 dan ekonomi negara boleh meningkat. Kerajaan yakin dengan sokongan semua pihak, negara akan memasuki fasa 2 pelan pemulihan negara tidak lama lagi. Bagi mengendalikan kes COVID-19 yang meningkat di Lembah Kelang, pasukan petugas khas ditubuhkan 8 Julai lalu. Ia bertujuan memberi fokus kepada pengurusan permasalahan pandemik bagi meningkatkan keupayaan kemudahan pesakit termasuk di hospital swasta. Perdana Menteri berkata badan khas itu diketuai Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Chong Chi Kiong. Secara keseluruhan KSU kementerian itu dah menyatakan mereka perlu 1.1 bilion untuk meningkatkan kapasiti upayaan kita untuk menguruskan masalah di Klang Valley. Jadi saya telah minta supaya ronding cepat dengan pihak Ketua Setiausaha Perbendaharaan supaya peruntukan yang perlu dibuat secara berfasa-fasa itu dapat diluluskan dengan segeranya. Sementara itu, dalam sidang media di Putrajaya, Datuk Dr. Chong Chi Kiong menjelaskan pasukan itu diberi mandat bagi membuat keputusan segera melibatkan pengoperasian COVID-19 di peringkat bawahan. Pihaknya telah melakukan beberapa siri lawatan bagi mengenal pasti masalah. So when we were visiting these areas together with the State Director, Datuk Indra Dr. Shari, we identified problems that exist in those areas.
So problems that relate to manpower, equipment, bed capacity, we make decisive decisions on procurement, on mobilization of resources, on factors like oxygen, beds, modular ICUs, and other areas. This will immediately help us reduce the stress that is on our healthcare system. 4 pendekatan turut diambil bagi menangani peningkatan kes jangkitan COVID-19 di kawasan itu. Ini termasuk menjalin kerjasama dengan pakar perubatan, pembukaan sektor ekonomi, memperkasa orang awam menerusi pematuhan SOP dan meningkatkan kadar vaksinasi. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba pula memaklumkan Perdana Menteri bersetuju menambah peruntukan 100 juta bagi tujuan penyumber luaran perkhidmatan kesihatan di Lembah Kelang. Menerusi kaedah itu, kes bukan COVID-19 di Lembah Kelang bakal dirujuk ke hospital swasta yang bersama Kementerian Kesihatan sejak awal pandemik. KKM juga menjadikan Hospital Sungai Buloh dan Hospital Ampang sebagai hospital penuh COVID-19, manakala hospital awam lain sebagai hospital hybrid COVID-19. Manakala Hospital Shah Alam kekal sebagai hospital bukan COVID-19. Dalam perkara berkaitan, beliau turut mengumumkan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang MAIPS PKRC MAIPS 2.0 dinaik taraf sebagai hospital bersepadu MAIPS yang berfungsi sama seperti hospital COVID-19 lain. Fokusnya adalah rawatan bagi pesakit kategori 3 dan 4 dengan bekalan oksigen juga akan ditambah di hospital bersepadu berkenaan. Saudara Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah pemberian vaksin kepada pekerja kilang harus disegerakan. Ia memandangkan terdapat banyak kilang dan perindustrian di negeri itu selain sebagai usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 serta mencapai imuniti kelompok. Menerusi kenyataan di laman Facebook rasmi Selangor Royal Office, baginda turut menggesa pihak yang bertanggungjawab bagi pengagihan vaksin ke seluruh negara supaya menambah jumlah pemberian vaksin di Selangor dengan segera. Langkah itu juga bertujuan agar nisbah peratusannya selari dengan jumlah populasi dan kadar jangkitan wabak di Selangor. Justru menjelang perayaan Aidiladha minggu depan, baginda menasihati seluruh umatnya secara susulan kes sporadik COVID-19 kini yang semakin tinggi dalam komuniti, baginda tidak mahu jangkitan COVID-19 terus merebak seperti pada sambutan Aidilfitri lepas. Baginda juga meminta rakyat agar berkorban kerana keadaan wabak COVID-19 masih meruncing dengan jumlah jangkitan baharu di Selangor yang melebihi 4,000 kes sehari. Kenyataan itu turut menyebut Sultan Selangor berkenan menerima menghadap Timbalan Mufti Selangor yang baharu iaitu Profesor Madya Dr. Miss Zairi Sitris di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Beliau telah melaporkan diri di Jabatan Mufti Negeri Selangor untuk menjalankan tugas sebagai Timbalan Mufti Selangor pada 1 Julai 2021. Dalam pada itu, keputusan kerajaan mewajibkan ujian saringan RTK antigen 2 kali seminggu kepada pekerja sektor perkilangan dan pembuatan adalah langkah terbaik menangani penularan wabak COVID-19. Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Melayu Terengganu Ahmad Izzani Abdul Ghani berkata, dalam usaha itu juga kerajaan perlu melihat kos yang perlu ditanggung majikan. Kerajaan harus juga memikirkan bagaimana kos-kos swab test dan juga kos-kos lain yang berkait dengan usaha untuk mengekang pandemik ini diberikan tax relief supaya kos operasi majikan dapat diminimumkan, seterusnya membantu pertumbuhan ekonomi negara. Sementara itu, pengarah urusan sebuah kilang percetakan Dewa Master Sharifuddin Yassin turut senada dalam hal berkenaan. Selain berharap kadar vaksinasi di kawasan yang tinggi jangkitan wabak itu diberi keutamaan. Kerajaan perlu menetapkan harga shilling yang paling terendah sekiranya untuk bersama-sama majikan menjayakan program swab test. Mengikut statistik, 80% kluster berpunca daripada kilang-kilang.
Oleh demikian, kerajaan harus mengambil langkah drastik untuk pemberian vaksin secara lebih cepat terhadap kawasan-kawasan tersebut. Satu langkah yang baik kerana ia dapat mengekang penularan COVID-19 di peringkat awal. Segi pemberian vaksin kepada para pekerja yang terlibat di sektor perkilangan ataupun pembuatan ini mungkin boleh juga dipercepatkan atau dibuat secara pusat pemberian vaksin yang berkelompok di kawasan terlibat bagi membolehkan lebih ramai pekerja mendapat vaksin dengan kadar segera. Sementara itu, gagal mematuhi SOP ditetapkan 2 buah kilang sekitar Meru Kelang dikenakan kompaun RM25,000. Timbalan Pengarah Jabatan Keselamatan dan Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Mastor Muhammad Arif menegaskan sikap tidak bertanggungjawab itu amat mengecewakan kerana ia boleh mengakibatkan peningkatan jangkitan COVID-19 di negeri tersebut. Antara kesalahan dilakukan adalah kehadiran pekerja melebihi 60%, operasi tanpa kebenaran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta salah guna surat kebenaran yang diberikan. Beliau turut mengingatkan para pengusaha kilang untuk sentiasa mematuhi SOP dengan tidak tamak mengejar keuntungan semata-mata tanpa memikirkan peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang semakin ketara di dalam negara. Serbuan dijalankan bersama Jabatan Imigresen pada pukul 3 petang. Bertemu kembali. Sesetengah penganalisis luar negara didapati tidak memberi gambaran tepat mengenai program vaksinasi COVID-19 Malaysia kerana tidak menggunakan fakta terkini dalam membuat analisis perbandingan mereka. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, maklumat daripada sebuah vaksin tracker atau penjejak vaksin pada April lepas mengunjurkan Malaysia mengambil masa 4.9 tahun untuk mencapai jumlah vaksinasi 75% populasi. Namun jelasnya dalam satu kenyataan, tempoh 4.9 tahun itu telah berubah menjadi 5 bulan jika tracker yang sama dibuka pada hari ini. Unjuran 5 bulan itu adalah berdasarkan 262,000 dos sehari, manakala jika berdasarkan 375,000 dos sehari, jangkaan 75% vaksinasi boleh dicapai dalam tempoh 3 hingga 4 bulan. Ketika penjejak itu menerbitkan unjurannya pada April lepas, Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan peta perancangan vaksinasi, namun maklumat itu tidak digunakan dalam analisis tersebut. Ini mengakibatkan penilaian terhadap kedudukan Malaysia ketika penerbitan itu adalah tidak baik. Analisis data secara selektif seperti itu tidak memberi gambaran realiti yang sebenar dan boleh menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Beliau menyeru semua supaya terus saling bekerjasama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 negara dengan berkongsi maklumat yang sahih. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sedang mengkaji cadangan mewujudkan pusat kuarantin setempat. Menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, penubuhan pusat itu bagi memperkasa dan memperkukuh aspek biosecurity dan keselamatan makanan negara. Sebagai permulaan bagi barang makanan live aquaculture daripada luar dan juga untuk barang makanan aquaculture live hidup daripada negara kita untuk diekspor ke luar negara. Ini sebagai memenuhi kehendak luar negara dan juga memenuhi kehendak negara kita. Jadi Makis akan berperanan dan penubuhan dan pengujudan one-stop center, quarantine center ini sedang dalam perbincangan.
Datuk Seri Dr. Ronald menyerahkan sumbangan bekalan makanan haiwan di Pelabuhan Kelang. Jelas beliau, buat masa ini negara tidak mempunyai pusat kuarantin setempat yang dilengkapi dengan teknologi terkini di setiap pintu masuk bagi membolehkan pemeriksaan komprehensif dilakukan. Cadangan penubuhan pusat kuarantin setempat ini juga akan menggalakkan perkembangan ekonomi dan perniagaan khususnya produk agro makanan dan e-dagang, malah mampu meningkatkan kebolehpasaran produk agro makanan negara ke peringkat antarabangsa. Polis Kedah melaksanakan op bantu di setiap ibu pejabat polis daerah IPD dalam usaha membantu masyarakat yang memerlukan. Untuk itu, Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat menyarankan golongan memerlukan tampil ke balai dan IPD untuk mendapatkan bantuan. Pihaknya turut mengalu-alukan sumbangan daripada pelbagai pihak untuk diagihkan. Terbaru, sebanyak 1,000 kampit beras diterima daripada sumbangan syarikat perniagaan Mada Sdn Bhd Mada Corporation. Bagi individu yang tidak dapat hadir ke IPD berdekatan, mereka boleh menghubungi talian rasmi IPD ataupun melalui talian WhatsApp khas Op Bantu. Selain Op Bantu, Mada turut terlibat menguruskan bantuan mafi prihatin di setiap wilayah serta bantuan bakul makanan kepada petugas barisan hadapan di pusat pemberian vaksin dan sekatan jalan raya. Lebih 40 juta ringgit dibelanjakan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK bagi membantu asnaf menerusi program bantuan prihatin MAIK. Bantuan yang dimulakan sejak Mac tahun lalu itu sudah memasuki fasa kelima agihan dengan keseluruhan jumlah penerima dianggarkan seramai 50,000 orang. Menurut Ketua Pegawai Pembangunan MAIK, Muhammad Azman Ghazali, setiap penerima pelbagai bangsa dan agama diberi bantuan berbentuk kotak makanan dan wang tunai bernilai RM200. Kita salurkan banyak saluran melalui bantuan langsung daripada pejabat MAIK, bantuan melalui pejabat-pejabat tanah, bantuan melalui masjid-masjid mukim dan bandar. Dan pada hari ini satu lagi saluran yang kita wujudkan adalah saluran melalui NGO bagi seluruh negeri Kelantan. Kita rasa dengan kerjasama kita dengan NGO, kita boleh meminimalkan mereka yang ketinggalan ini. Dianggarkan 1,000 asnaf yang terkesan pandemik COVID-19 di Kelantan akan dibantu bagi fasa kelima ini melibatkan peruntukan sebanyak RM200,000. Prihatin terhadap golongan yang memerlukan mendorong seorang peniaga kedai makan di Kuala Berang, Terengganu berkongsi rezeki. 300 nasi bungkus percuma diagihkan kepada orang ramai di 3 cawangan kedai milik Zuraini Yaakob. Inisiatif secara mingguan itu dilakukan bersama anak-anaknya sejak 3 minggu lalu bagi membantu orang ramai yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Kalau dulu kita biasa pergi ke masjid-masjid lah. Kalau dululah kita akan pergi bagi-bagi dekat masjid. Sekarang ni kita ambil benda ni, kita letak di kedai, orang akan mari ambil je. Biasa orang mari ambil dan bawa balik je lah. Kira-kira RM1,500 diperuntukkan bagi penyediaan 300 bungkus nasi dan orang ramai boleh mengambilnya mengikut keperluan. Alhamdulillah lah sebab orang bagi kedai makan ni pada makcik. Lepaslah pada tu beli, tak ada duit apa. Dengan keadaan sekarang itu ni. Moleklah kedai nasi buku gini sebab sekarang kan susah nak cari kerja. Kini ingatlah sikit beban. Dan sebab kan susah juga nak cari makanan ni. Kalau ada benda-benda bantuan gini, terima kasihlah. PKP 3.0 ini bukan masanya untuk menuding jari menjulang diri. Yang masih degil ni, saranan saya saman je lah. Tak kira lah siapa pun. Sebab apa? Dia menyusahkan orang lain. Bukan masanya untuk menelan toksik si anti-vaksin. Kalau dia tak suka, okey untuk dia kan. Tapi bila dia sebarkan pada publik kan, orang sebelum jadi takut nak ambil vaksin kan. So tak eloklah. Saya raya kepada seluruh rakyat Malaysia, tolong jaga SOP. Inilah masanya untuk kita teguh bersama demi kemaslahatan sejagat.
Ini cerita kita bersama saya, Nadine Nordin. Saudara, 19 suspek kes jenayah termasuk ketuanya dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menganggotai kumpulan jenayah terancang geng Sakai. Ketua kumpulan itu, Rosli Sak bersama 18 lagi suspek menyatakan faham selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim MM Edwin Paramjoti. Kesemua suspek berusia antara 18 hingga 47 tahun itu dituduh menganggotai kumpulan jenayah terancang sejak 15 Januari 2015 sehingga 20 Jun lalu. Bagaimanapun, semasa prosiding tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua tertuduh. Mahkamah menetapkan 6 Ogos ini untuk sebutan semula kes dan keputusan sama ada kesemua tertuduh dibenarkan jaminan atau terus ditahan. Di Johor, seorang bekas pegawai tentera berpangkat Meja mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan menipu seorang kontraktor berhubung kerja-kerja penyelenggaraan membabitkan wang RM8,500 5 tahun lepas. Tertuduh Muhammad Suhaizal Mat Sulaiman, 41 tahun, dituduh melakukan kesalahan tersebut di antara 5 hingga 12 Februari 2016 dan pertuduhan dijalankan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh memperdaya menawarkan bantuan mendapatkan kerja senggaraan sivil, mekanikal dan elektrikal fasilitas infralatihan Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT Desa. Kes akan disebut semula pada 12 Ogos ini. Masih lagi di Johor, sebuah kontena membawa 24,925 kg susu tepung dari Amerika Syarikat ditahan di Pelabuhan Pasir Gudang 12 hari semalam. Kontena berkenaan mengandungi 997 beg susu tepung bernilai RM304,583. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor, Hizwan Hasim, menerusi kenyataan memberitahu hasil pemeriksaan mendapati nombor siri dinyatakan berbeza daripada di dalam sijil kesihatan dan label bungkusan yang diikrarkan. Kesalahan tersebut disiasat mengikut Seksyen 13 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728. Sukan menjelang Sukan Olimpik 2020, Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS memaklumkan 90% atlet negara yang bakal beraksi di Tokyo disahkan bebas penggunaan bahan terlarang. Menurut pengarah ADAMAS, Azura Abidin, setakat ini seramai 27 daripada 30 atlet selesai menjalani ujian anti-doping sebelum bertolak ke Jepun, manakala bakinya dijangka menjalani ujian dalam masa terdekat. Tambah Azura, seorang daripadanya sedang menjalani kuarantin selepas pulang daripada kejohanan luar negara, manakala ujian doping bagi 2 lagi atlet yang berada di luar negara dilaksanakan oleh pihak Persekutuan Sukan Antarabangsa IF. Dalam masa sama, Azura turut mengingatkan kesemua atlet agar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa sahaja bahan yang diambil. Bagi memastikan kesemua atlet Malaysia bebas penggunaan bahan terlarang, ADAMAS telah mula melaksanakan ujian doping kepada atlet sejak Mei lepas. Malaysia meletakkan harapan tinggi terhadap kontingen negara pada Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kejayaan paling dinantikan ialah untuk mendengar lagu negaraku bergema di Tokyo menerusi pingat emas pertama Olimpik. Datuk Seri Ismail Sabri turut meminta agar kontingen Malaysia di Olimpik menjaga keselamatan sebaiknya terutamanya atlet-atlet yang menjadi sandaran negara. Harapan kita adalah supaya bendera Malaysia berkibar di bumi Tokyo dan yang paling diharapkan adalah lagu negaraku dapat berkumandang di bumi Tokyo. Dan kita mempunyai harapan yang amat tinggi
kepada atlet kita sama ada untuk Olimpik dan juga Paralimpik. InsyaAllah, saya mengharapkan doa daripada seluruh rakyat Malaysia. Saudara, vaksin mampu melindungi kita daripada berisiko jangkitan COVID-19 lebih teruk. Pastikan anda mendapatkan janji temu vaksin anda. Berita tengah malam berakhir di sini. Lindung diri, lindung semua. Saya Nurul Alis Aidil Akbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat beristirahat.